اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 54. Muka surat 54, baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya hakikat dirinya, yakni hakikat diri manusia, dan bahawasanya hakikat diri manusia, sebenar-benarnya diri manusia ini mengerasi akan hakikat diri manusia oleh penyakit. Terkadang sakit ia hakikat dirinya ataupun manusia. Terkadang sakit ia manusia dengan tergagah, tiada dikendaki oleh seseorang manusia. Dan lapar ia manusia dengan tergagah, dan dahaga ia manusia dengan tergagah. Dan terkadang menghendaki ia manusia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia manusia akan sesuatu. Dan menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia manusia akan sesuatu. Dan bahawasanya ni kembali kepada hakikat diri manusia, ataupun bahawasanya manusia mengerasi akan dia oleh penyakit. Terkadang sakit ia manusia dengan tergagah. Tergagah dengan makna tidak dikendaki oleh manusia. Tergagah dengan makna tidak dikendaki oleh manusia. Adapun kalau kita bicara lawan kepada sifat iradah adalah tergagah dengan makna tidak dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan kepada sifat iradah, lawan kepada sifat iradah, berlaku sesuatu dengan tergagah. Apa makna tergagahnya? Perkara yang tidak dikendaki oleh Allah sampai masa tiba-tiba berlaku itu mustahil. Sebab semua perkara yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah. Jadi tergagah dengan makna tidak kehendak Allah. Di sini tergagah dengan makna kita tidak kehendak kepada sakit. Jaga sangat-sangat kita kesihatan sampai masa sakit. Orang kata sakit dengan tergagah.
tiada dikehendaki oleh manusia. Ini bicara sekarang ni hakikat diri manusia. Mana dengan tergagah dengan makna tidak dikehendaki oleh manusia. Memanglah tak ada manusia yang kehendak akan sakit, tak ada. Maknanya manusia ni dia jaga sungguh kesihatan sampai masa sakit, tergagah. Ada juga manusia yang sakit ni cari sakit. Tu tergagah orang dia tu. Hak jenis cari sakit. Boleh nyakit itu orang kata gua ni. Padan muka. Sariknya cari nyakit sangat. Tu tergagah ke tak tu? Tergagah panggil. Buah sangat. Contohlah ni. Panggil tergagah juga. Ataupun memang cari penyakit, memang nak penyakit. Kira-kira macam mana pun tak ada orang kehendak akan jadi sakit. Mana tergagah lah. Terkadang hok memang jaga sangat, tetapi mengerasi akan dia oleh penyakit, kena penyakit sampai masa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat diri kita. Kita tak boleh nak jaga pun diri kita. Sampai masa Tuhan kehendak sakit. Terkadang sakitnya dengan tergagah. Tadilah tidak dikehendaki. Jaga sangat-sangat. Tiba-tiba sakit contohnya. Itu hakikat diri kita. Manusia yang lemah. Jadi kok jalan manakah kita nak sombong dengan apa yang ada pada diri kita? Sebab kita bicara sekarang adalah obat untuk menghilangkan sifat hati membesar diri. Nak menghilangkan sifat hati membesar diri, sifat kecelaan, bahawa kita kena kenal hakikat diri kita. Kena kenal sebenar-benar kita ni macam mana nak sombong ni. Yang pertama dahulu, kita ni dijadikan daripada air mani. Bukan ditempa daripada intan belian, daripada air mani. Kemudian kesudahan kitanya bangkai yang keji. Itu hakikat diri kita. Bangkai yang keji. Kemudian sampai masa mati sama sahaja. Dikapankan dengan kain putih sama sahaja. Orang miskin ke orang kaya ke sama sahaja. Ke orang miskin dikapankan dengan kain sutera ataupun dengan apa-apalah yang sepadan dengan kekayaan dia, sama sahaja. Dikapankan dengan kain putih, sama sahaja. Akan dikebumikan ke dalam tanah, yang akhirnya akan menjadi makanan ulat. Semuanya sama sahaja. Itu hakikat diri kita, siapa kita sekalipun. Itulah hakikat diri kita. Faham ni? Semuanya diuruskan oleh orang. Orang memandikan, orang mengkapankan, orang usung pula pergi kubur. Itu saja kitanya. Bila tu? Bila masa. Bila masa. Sampailah masa mati. Itulah kitanya. Tak ada kira siapa, sama je. Sampai masa matinya, bangkai yang keji. Kemudian dalam kehidupan kita, daripada dijadikan sampai kepada kesudahan kematian kitanya, kita menanggung akan tahi. Ni dalam kitab Penawar bagi hati. Ada ni. Sebab yang pertama kita wajib mengetahui akan huraian satu-satu sifat ni. Kemudian kita kena tahu pula macam mana untuk mengubati, untuk menghilangkan, untuk memelihara hati kita daripada sifat takabur, sifat membesarkan diri. Tetapi sebelum bicara macam mana nak menghilang, memelihara hati daripada
Sifat membesarkan diri kena kenal dahulu apa dia. Sifat membesarkan diri itu apa dia. Boleh pergi kepada setangga laginya, kita nak menghilangkan, nak memelihara hati daripada sifat membesarkan diri. Itu dipanggil amal kita. Yang pertama, wajib kita mengetahui terlebih dahulu tiap-tiap satu daripada sifat kecelaan dan sifat kepujian. Kemudian amal kitanya nak menghilang, nak memelihara hati dari sifat kecelaan. Anda tahu pula macam mana nak menghilang dan nak memelihara hati daripada sifat kecelaan. Tapi tiap-tiap satu sifat kecelaan tu terlebih dahulu wajib kita kena kenal molek dahulu satu-satu sifat kecelaan. Kita kena kenal molek dahulu satu-satu sifat kepujian. Kemudian macam manakah kita nak menghiasi hati kita dengan sifat kepujian. Ini fardu ain kita belaka ni. Ini fardu ain ke atas kita. Kita kena belajar, berilmu, kemudian beramal. Jadi macam mana untuk menghilangkan, untuk memelihara hati daripada sifat membesarkan diri adalah dengan mengenal akan hakikat diri kita. Yang mana hakikat diri kitanya dijadikan daripada air mani, kemudian berpindah kepada mudrah, darah, kemudian alaqah darah, kemudian mudrah seketul daging. Kemudian asalnya kita tak ada sifat pendengaran, tak ada sifat pengetahuan, penglihatan, belum lagi hidup dan tidak ada kekuatan. Kemudian Allah jadikan cukup 4 bulan dalam perut ibu, Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya tiupkan roh. Maka hiduplah hak kandungan dalam perut 4 bulan tadi tu. Lepas hidup tu Allah Ta'ala jadikan pula pendengaran, penglihatan dan kekuatan. Kekuatan tu bergerak-gerak, tendang perut ibu, tu Tuhan jadikan. Yang asalnya air mani, kemudian darah beku, kemudian kepada daging seketul. Lepas tu barulah Allah ini jadikan hidup kepada hak kandungan dalam perut tu. Daripada tidak ada apa-apa, Tuhan jadikan. Jadi hak ada di kita ni semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masa kita lahir, kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh bergerak. Itu semua datang daripada hak Tuhan jadikan di tubuh kita tu. Dengan sifat pendengaran, penglihatan, dengan sifat kudrah yang Tuhan letak di kita, yang asalnya tak ada belaka tu. Kemudian lama mana pula Tuhan letak di kita tu pendengaran, penglihatan, lepas tu kekuatan lama mana, sampai masa dia pun jadi kurang. Pendengaran lama-lama tak berapa jelas, penglihatan lama-lama tak berapa jelas, pakai cermin mata. Lepas tu cermin mata pula lepas power, lepas power tambah. Kemudian daripada kekuatan yang Tuhan jadikan diri kita yang sebenarnya, sampai masa kekuatan kita lemah dah, kurang dah. Umur 40, 50 tu koh turun lah, koh naik. Dia bila turun sebenarnya kekuatan kita ni? Selepas 40 ke selepas 50? Ke 50 tu maintain 50 tu maintain lagi, ke 60 tu maintain lagi? Kuat lagi 60 tu, kuat cakap kuat. 40, lepas tu sampai 50. 50 dia akan menurun gitu. Ada orang 40 tu turun dah. Sekarang ni muda-muda 30-an, penyakit macam-macam dah sekarang ni. Penyakit macam-macam dah. 20-an pun, umur belasan pun. Pergi hospital tengok, umur belasan cuci pinggang dah. Ni di hospital dia tengok. Ada ni.
Tinggi-tinggilah 40, 50. Macam mana pendengaran, macam mana penglihatan, macam mana kekuatan kita. Lepas tu tubuh badan kita macam mana? 40, 50. Tubuh badan kita macam mana? Kulit lama-lama kau kecup, kan gitu. Rambut jadi putih berubang. Faham tak ni? Itu hakikat diri kita. Nak ke mana kita ni? Nak ke mana? Tambahan pula kita ummah Nabi SAW, umurnya dalam lingkungan 63, 62, 63 gitu je. Umur ummah Nabi SAW, ummah dahulu ratus tahun. Ratus tahun. Ummah Nabi SAW singkat. Dalam keadaan singkat tu pula, kita tidak kenal hakikat diri. Ni nak kenal hakikat diri kita. Ni atas kita kira diri kita masing-masing lah. Atas diri kita masing-masing. Mula-mula Tuhan kurniakan pendengaran, penglihatan, kekuatan mula-mula. Kemudian Tuhan pun tarik balik sedikit demi sedikit. Tuhan tarik balik. Tuhan tarik ni termasuklah Tuhan tarik. Hak ada gigi jadi tak ada gigi. Ni Tuhan tarik belaka. Tuhan tarik belaka. Hak ada di kita ni. Kemudian dikerasi pula akan kita nak akan manusia oleh penyakit. Terkadang sakit ia dengan tergagah. Sakit macam-macam nyakit ada. Dah ke mana kita nak pergi? Firaun, Namrud, Padang hidup ratus tahun tak pernah sakit, demam pun tak pernah. Firaun, Namrud tak pernah sakit. Dah kita ni macam-macam sakit Tuhan wi kita sakit gigi pun tak boleh nak tidur dah. Kalau kita kata gak tu sakit remeh lah, remeh tak remeh, jangan. Oh sakit gigi ni jangan salah cakap. Jangan salah cakap. Oh sakit gigi, jangan. Pelik sakit Tuhan beri jadi tu. Sakit dengan tergagah, dengan makna kita tidak kehendak. Itu hakikat diri kita yang sebenar. Kemana kita nak pergi? Kita akan pergi kepada dalam kubur belaka, masuk dalam tanah belaka. Kita nak bawa apa? Nak bawa sifat sombong, membesarkan diri. Habis cerita. Bawa sifat membesarkan diri sombong, habis cerita. Jumpa dengan muka nakir, tahulah. Ini kita. Tapi orang yang hatinya membesarkan, tak kira lemah macam mana pun dia, tak kira meta semacam mana. Kalau kata gak orang tolak boh, oh tapi aku tu sombong tak? Ego tu banyak nama ni membesarkan diri ni. Angkuh, ego. Makna tua. Kalau kita kata ke Allah, nak ke mana? Sombong begitu. Mana orang kata kalau tolak rebah. Tapi dah habis-habis dengan sombong membesarkan diri. Sebab apa? Terkadang sifat ni sebati dalam kehidupan. Sebati dalam kehidupan. Sifat takabur pun tak pernah dibicarakan. Macam mana kedudukan hukum sifat takabur tidak pernah dibicarakan. Tak pernah dibicarakan. Hukum hakam takabur tidak pernah dibicarakan. Lepas tu nak bicara berkaitan dengan hakikat diri yang sebenar. Ni tak ngaku belaka ni. Tak ngaku. Walaupun lemah dah, walaupun tak ada kekuatan, tak ngaku. Dia rasa macam dia hebat lagi. Dia rasa macam dia hebat lagi.
Sebab tu dalam berkaitan dengan hati ni, kita kena daripada awal-awal lagi. Kita kena pelihara zahir, kita kena pelihara hati lalu dah. Zahir kita pelihara hukum hakam, sembahyang puasa tak tinggal. Zahir kita pelihara hukum hakam, berjudi menarik jauh sekali. Tapi serentak seiringnya kena kira hati pula. Tapi kalau zahir saja, hati tidak dipedulikan, jadi macam tadilah. Sembahyang, sujud, rukun yang paling tazallul, rukun yang paling menghinakan diri, rukun yang paling tazallul, rukun yang paling menghinakan diri. Sujud, letak dahi, anggota yang paling mulia muka di tempat pijak. Syaratnya dahi jangan berlapik. Berlapik dengan kopiah ke, berlapik dengan kain tudung ke, tak sah rukun sujud. Syarat jangan berlapik dahi tu. Pijak di mana? Di tempat sujud. Di tempat orang pijak. Kemudian syarat sujud pula dia kena tankis. Apa dia tankis? Tankis dengan makna menungging. Kalau kepala pada masa sujud dengan punggung tu separah, selevel, tak sah rukun sujud. Kita pergi sujud tepat tinggi, belah depan tinggi, belah belakang rendah. Kita bersujud jadi kepala kita dengan punggung kita jadi separah. Sebab tempat sujud kita tu tinggi. Maka tidak melengkapkan syarat untuk sah rukun sujud. Disyarat kena tankis, menungging. Menungging. Tinggi punggung, tempat keluar najis daripada kepala anggota yang mulia. Itu diri kita dalam sembahyang. Rukun lain hanya sekali, rukun sujud 2 kali. Apa ada ni? Ke orang hok hebat ni dia sujud tak sama macam kita? Sujud dia kepala lenggok ke atas gitu. Sama je. Tinggi punggung tempat keluar tak najis daripada kepala anggota yang mulia 2 kali. Sebab itulah orang-orang dulu, mereka gambar yang mereka suka tampal di dinding adalah gambar ketika sujud. Sebab apa mereka letak gambar ketika sujud? Itulah kita. Tu kita tu. Tinggi punggung daripada kepala. Tuhan jadikan manusia ni kejadian yang mu'tadil, kejadian yang comel loteng ni. Berdiri molek, cara makan pun comel. Binatang Tuhan jadikan kepala dengan punggung separah, tu binatang. Siapa masa nak makan, jadi kepala lebih rendah daripada punggung, tu binatang. Kita makan comel. Itu kejadian yang Tuhan jadikan kepada binatang. Pandai ni. Tapi manusia Tuhan jadikan tegak molek, cara makan pun comel. Tapi siapa masa diperintahkan sujud kepada Allah, menungging tinggi punggung dan kepala 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Ni hak perintah zahir. Tapi hak batin kita macam mana? Sujud kepada Allah sangat-sangat. Tapi rebut sifat Allah Subhanahu wa taala, jadikan sifat kita. Pada ni. Sujud kepada Allah, tapi rebut sifat mutakabbir, membesarkan diri itu sifat Allah. Direbutnya. Tapi tadi sujud kepada siapa? Ni. Mana apa ni? Hanya bicara hak zahir sahaja. Tidak bicara hak hati, sebati, kemudian tak mau belajar, tak mau apa pula. Tambahan kalau bicara pula bab sombong apa semua, terasa nanti seolah kata kepada dia. Ni payahlah. Ada ni. Orang hak tak semayang bang nu, dia tak ada hukum. Semayang puasa pun tidak, tak ada hukum tu. Ni orang yang bersifat dengan sifat membesarkan diri, sifat iblis, berada dalam masjid, sembahyang, rajin sembahyang sunat,
Rokok sujud lebih lama daripada orang lain. Rokok sujud lebih lama daripada orang lain ketika semai sunat. Zahir lakunan, tapi hati jadi ada di kita ni semuanya Allah yang jadikan sampai masa Allah Ta'ala tarik. Kekuatan Allah Ta'ala tarik, Allah jadikan kita ni bagai-bagai penyakit. Bagai-bagai penyakit. Tuan kekuatan asalnya pendengaran, penglihatan dan kekuatan akhir Tuhan tarik. Kemudian kita dikerasi pula oleh penyakit. Terkadang sakit manusia dengan tergagah. Tergagah dengan makna kita tidak kehendak. Jangan pergi pada tergagah. Hak tergagah lawan sifat iradah Allah. Tu bicara sifat Allah. Yang bersifat dengan sifat iradah, mustahil ada perkara berlaku dengan tergagah. Dengan makna perkara itu berlaku Tuhan tidak kehendak. Mustahil. Sama ada perkara baik ke perkara jahat ke berlaku tapi tanpa kehendak Allah. Mustahil. Itu tergagah lawan kepada sifat iradah. Sekarang ni tergagah dengan makna kita tidak kehendak. Dan memang tak ada orang kehendak akan sakit, tapi berlaku sakit dengan tergagah, dengan kita tidak kehendak. Sebab kita ni ada kehendak, ada kemahuan. Kita ada pilihan, ada kehendak, ada kemahuan, ada perbuatan. Ni kita ni. Ada pilihan, ada kehendak, ada kemahuan, ada perbuatan. Kita wajib berpegang seumpama tu. Tapi hakikinya kehendak kita ke, kemahuan kita ke, ataupun perbuatan kitanya, hak Tuhan belakalah, hak tu qada-qada, hak tu tak ada hak tu. Tapi kita ada kehendak. Kita ada kemahuan, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Sebab apa? Sebab Tuhan letak di kita ni pengetahuan, akal. Tuhan letak di kita ni kekuatan, kudrah Tuhan letak di kita. Tetapi hak Tuhan letak di kita wa imma apa sekalipun, itu makhluk. Makhluk tak bekas sama sekali. Tak ada tu pegangan. Tuhan jadikan di kita pendengaran, maka kita boleh mendengar dengan pendengaran yang Tuhan jadikan. Tuhan jadikan penglihatan, kita boleh melihat dengan penglihatan yang Tuhan jadikan di mata kita. Tuhan jadikan kekuatan, kita boleh gunakan kekuatan untuk berusaha. Pandai, ini hanya cerita asbab zahir sahaja. Kita melihat bukan menggunakan, kita mendengar bukan kerana pendengaran tu. Bukan diri kita mendengar itulah adalah af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bukan kata menggunakan penglihatan yang Tuhan jadikan. Melihat kita tu pun af'al tu af'alullah, itu pegangan. Pada itu pegangan tetap dah tu. Tuhan jadikan kekuatan di kita, kita boleh gerak diam. Itulah af'alullah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita-cerita hak zahir belakang ni. Bukan setakat cerita hak zahir. Kita ada kehendak, kita ada kemahuan, kita ada pilihan dan perbuatan. Bukan kita wajib berpegang di akidah. Kita ada kehendak, pilihan, kemahuan, dan kita ada perbuatan. Wajib kita berpegang di akidah. Walaupun hakikinya itu semua adalah af'alullah, perbuatan Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan tetap. Dan lapor ia manusia dengan tergagah. Sampai masa laporlah kitanya. Tanda ni. Kadang-kadang kejut tidur, lapor tengah-tengah malam. Faham tak ni? Boleh jadi lapor tengah-tengah malam. Kena bangun kucai. Bangun kucai lah. Dah lapor malam-malam. Tu kita. Dan dahaga ia manusia dengan tergagah.
Tiba-tiba dahaga. Kita dengan tergagah, dengan makna tiada kehendak daripada kita. Dan terkadang menghendaki ia manusia akan mengetahui sesuatu. Kehendak akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia manusia akan sesuatu. Kita perkara tu kita nak tahu, tapi kita jahil, sudah tak reti. Ada ni, kita nak tahu, menghendaki akan mengetahui sesuatu, tapi Tuhan jadikan kitanya tak reti-reti juga, jahil kitanya. Contohlah kita kata kita belajar ni, nak betul agama ni, nak sangat kita mengetahui, tapi dah reti-reti juga kitanya. Sebab apa? Dah belajarnya lewat. Bila belajarnya lewat, akal pun, gam pun kurang. Belajar pun dalam keadaan pendengaran pun kurang dah, penglihatan pun kurang dah, tenaga pun kurang dah. Tengah-tengah belajar, lengah situ, sakit situ. Faham tak ni? Lepas tu pula, gam akal pun tak kuat dah. Kita nak tahu sangat, tapi jahil kita sampai ke sudah. Itu kita. Ada ni. Lepas tu macam mana kalau kita menghendaki mengetahui dan kita berusaha belajar, tapi kita dalam keadaan kekal jahil. Kita mengetahui ataupun tidak, itu semua qada dan qadar Allah. Usaha kita belajar tu tak bekas sama sekali. Jadi kalau Allah tidak menjadikan kita mengetahui, kita redha, kita terima. Itulah. Faham tak ni? Belajar itu ikhtiar usaha. Itu usaha tak bekas sama sekali. Kalau tak nak beri kita ilmu, tak beri mudah je kita faham. Tapi kalau tak beri kita ilmu, payah nak faham. Faham sekejap, hilang pula. Itu kita. Ada ni. Tapi, cumanya kalaulah kita Tuhan jadikan seumpama tu, kita belajar, tak boleh menguasai juga, kita tak bebas lah. Kena ingat baik lah. Kita tak bebas, kita wajib kena belajar ilmu fardu ain yang sama sampai ke mati. Tak bebas kita ni. Kalau kita menghendaki mengetahui dan kita pun buat asbab, kita belajar molek, Tuhan kurniakan pemahaman kepada kita. Kita menguasai ilmu fardu ain tauhid, kita menguasai ilmu fardu ain fiqh, kita menguasai ilmu fardu ain tasawuf, kita bebas. Nak mengulangi belajar ilmu yang sama, nak belajar ilmu yang lebih luas, ilmu fardu kifayah, ataupun nak tupu kepada pekerjaan yang lain, kita bebas. Tapi kalau kita duduk tangga, Tuhan tidak kurniakan pengetahuan, kita wajib belajar ilmu yang sama, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, tak boleh nak alih-alih. Mana tak boleh nak alih? Kan zaman dulu kan ngaji Quran kan boleh halih, tak boleh halih. Gitulah. Maknanya kalau kita tidak boleh menguasai ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, kita tak boleh nak alih. Nak ikut orang, nak mengaji ilmu yang lebih luas fardu kifayah, kita tak boleh nak ikut. Sebab kita belajar ni mengikut ni hukum kewajipan atas kita. Kewajipan atas kita belajar ilmu fardu ain sehingga kita mengetahui. Kewajipan belajar sampai kepada mengetahui. Tapi kita kehendak mengetahui, tapi Tuhan tak jadikan kita mengetahui. Kita kena belajar ilmu yang sama, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf sampai ke mati. Orang kata kamu ni satu-satu kitab sudah berulang kali itu habis kitab. Tapi penguasaannya tidak. Maka kena belajar yang samalah. Faham tak ni? Sebab itulah dia sepatutnya waktu-waktu yang kemuncak, kalau kita kat maghrib lah kemuncak, maghrib kemuncak, tapi sebenarnya waktu belajar waktu duha, waktu pagi.
Itu waktu belajar. Itu waktu belajar yang sebenar, bukan waktu maghrib. Waktu maghrib kita perbanyakkan semai sunnah awabin. Kita perbanyakkan membaca Al-Quran. Sebab lepas maghrib waktu yang mahbubah, waktu yang disukai, digemari untuk membaca Al-Quran. Waktu belajarnya waktu pagi. Sebagaimana kitab Hidayatus Salikin, belajarnya waktu pagi. Tapi memang kita belajarnya waktu pagi. Berbelas-belas tahun kita belajar. Waktu pagilah kita belajarnya ilmu dunia. Ilmu agama tidak, hanya tempelang sambilan saja. Kemudian baru nak belajar. Waktu pagi sibuk dengan kerja untuk cari nafkah. Jadi belajarnya waktu maghrib. Waktu maghrib pula singkat. Maghrib pula ada kekangan. Masuk bulan Ramadan, kuliah maghrib ditangguhkan. Kalau kuliah duha, Ramadan tak Ramadan pun kuliah berjalan macam biasa. Waktu duha waktu yang panjang, 2 kitab boleh, 3 kitab boleh. Ada ni. Tapi kira waktu kemuncak waktu maghrib. Sepatutnya untuk faedah umum hanya fokus kepada fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Nak fardu kifayah buat lepas isyak. Waktu hak fardu kifayah buat lepas isyak. Hak kita ni lepas isyak pun fardu ain juga. Sepatutnya kita lepas isyak lah fardu kifayah. Sebab apa? Sebab orang yang belajar ni, orang tua-tua contohnya, dia nak belajar hak mana? Nak belajar fardu ain, tapi ajar fardu ain ke dah? Lama dah belajar fardu ain. Memang lama dah. Tetapi Tuhan kurnia ilmu ke tidak? Tuhan kurnia pemahaman ke tidak? Orang Tuhan tidak kurniakan ilmu pengetahuan. Lepas tu dia tak boleh nak belajar hak lain, tak boleh nak alih. Kemudian apabila kita tidak boleh menguasai ilmu, jadi dalam beramal kita tu masih lagi ada kesalahan. Tapi kesalahan dalam belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dalam belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar apa? Dalam belajar fardu ain, bukan belajar ilmu lain. Bagi siapa ni? Bagi orang yang Tuhan tidak kurniakan ilmu, penguasaan ilmu. Tadilah orang yang pendengaran lemah dah, penglihatan lemah dah, kekuatan pun lemah dah, barulah terbuka hati nak belajar. Alhamdulillah. Bertaubat kepada Allah hak dosa-dosa yang lampau, dosa kejahilan fardu, bertaubat. Sekarang ni belajar fardu ain sentiasa, tak boleh nak belajar hak lain. Dia gitu. Memanglah orang belajar ni nak mengetahui, tetapi terkadang siapa kesudah jahil. Lepas tu kadang-kadang ada hukum hakam hak mudah-mudah hak fiqh, berulang-ulang kali sebut, berulang-ulang kali bicara, sebut pula, jadi macam ilmu baru. Jadi macam ilmu baru. Ni sebut acak kali dah hukum ni. Ingat ke tidak? Tak ingat-ingat pun. Sebab apa? Tadilah kekuatan sudah kurang. Sama ada kekuatan akal, kekuatan tenaga sudah kurang, baru belajar. Alhamdulillah, Tuhan buka hati juga nak belajar. Kalau siapa kesudah tak mau belajar, nak buat amal ibadah gitu je, akidah pun tak mau belajar, bab semayang pun tak mau belajar, bab berjemaah pun tak mau belajar, bab sifat-sifat hati pun tak mau belajar. Kekalkan sifat membesarkan diri, rajin buat amal ibadah, ini bukan mereka. Jadi terkadang menghendaki ia akan mengetahui sesuatu, maka jahil ia akan sesuatu. Dan menghendaki ia manusia akan melupakan sesuatu, maka ingat ia manusia akan sesuatu. Ialah ada perkara-perkara yang tak mau ingatlah, perkara-perkara yang
menyedihkan. Tapi ingat ia akan dia lagi tua, lagi payah nak lupa. Pada ni, maka timbullah tekanan. Itu je lah kitanya. Kita perkara ni tak boleh ingat sangat-sangat, nak lupa sangat-sangat. Tapi tak boleh nak lupa-lupa. Mana apa? Lemahnya kita. Dan menghendaki ia manusia mengingat akan sesuatu, maka lupa ia akan sesuatu. Hak kita nak lupa perkara-perkara menyedihkan, ingat sama-sama. Perkara kita nak ingat sesuatu tu, lupa, tak ingat-ingat pun. Nak cerita apa ni? Hakikat diri kita yang lemah. Kita nak lupa sesuatu perkara, contohnya yang menyedihkan. Ingat, kita nak ingat satu-satu perkara yang memberi manfaat kepada kita, lupa. Contoh kata nak ingat ilmu kita belajar tu lah. Nak ingat ilmu kita belajar, lupa, tak ingat kitanya. Itu hakikat diri kita. Dan benci ia manusia. Dan benci ia manusia akan sesuatu, maka memberi manfaat ia sesuatu akan manusia. Dan ingin ia manusia akan sesuatu, maka memberi mudarat ia suatu akan manusia. Benda yang kita benci, sesuatu tu, tiba-tiba perkara tu beri manfaat akan kita. Perkara yang kita ingin akan sesuatu, maka memberi mudarat ia sesuatu akan manusia. Ialah terkadang perkara yang kita sangka kebaikan, terkadang ianya perkara yang memudaratkan akan kita. Sebagaimana yang dalam ayat Al-Quran tu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi membenci engkau akan sesuatu, dan ia sesuatu tu baik bagi engkau, baik bagi mereka, baik bagi kamu sekaliannya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi barang yang kasih mereka itu akan sesuatu, dan ia suatu tu kejahatan bagi mereka. Wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu sekaliannya tidak mengetahui. Jadi kita benci suatu ni, hak ni yang beri mudarat, yang beri manfaat. Kita ingin suka akan sesuatu, hak tu beri mudarat, hak tu jadi mudarat akan kita. Pada ni kita benci perkara tu, manfaat. Kita ingin perkara tu, mudarat. Jadi sesuatu yang kita benci memberi manfaat akan kita, sesuatu yang kita ingin memberi mudarat akan kita. Sesuatu tu beri manfaat, sesuatu tu beri mudarat akan kita. Sesuatu yang kita benci memberi manfaat akan kita, sesuatu yang kita ingin memberi mudarat akan kita. Sesuatu tu apa tu? Makhluk Allah lah. Adakah makhluk Allah beri manfaat, beri mudarat? Pegangan tetap dah. An-nafi' Allah Ta'ala yang beri manfaat. Ad-dar Allah Ta'ala yang bagi mudarat. An-nafi' ad-dar asma' Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah An-nafi' Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan manfaat. Allah ad-dar Allah yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan kemudaratan. Bukan sesuatu yang boleh bagi manfaat, bukan sesuatu yang boleh bagi mudarat. Ini cerita sesuatu bagi manfaat, sesuatu bagi mudarat. Ini dipanggil asbab lah ke ni. Sandar kepada asbab juga.
Tu kata pelik tu, sandar kepada asbab, sandar kepada makhluk, tidak mentauhidkan Allah, bahkan mensyirikkan Allah. Tu memang memang tak betul sangat. Jahil sangat. Tak betul sangat. Jangan duk sebo lah kalau rakaman yang karut-marut seumpama tu. Dengan obat kita rasa lega, obat tak ada tauhid. Makan jadi kenyang, kita rasa makan tu jadi kenyang, tak ada tauhid. Kita kata minum air dalam dahaga, tak ada tauhid, mensyirikkan Allah. Tu salah sangat tu, jahil sangat seumpama tu. Penceramah yang jahil. Jangan duk sebo lah, merosakkan. Jangan duk sebo. Dia ni siapa? Orang panggil nama hebat. Orang mana panggil nama hebat? Orang yang share benda salah, yang jahil ni lah. Orang yang sama lah juga yang angkat orang yang jahil seumpama ni. Makan obat lega, sembuh. Makan nasi kata kenyang, minum air kata hilang dahaga. Tak ada tauhid, mensyirikkan Allah. Ada ni? Mana yang bagi manfaat? Sesuatu yang kita benci. Mana yang bagi mudarat? Sesuatu yang kita ingin. Bukan Allah Ta'ala ni sesuatu ni. Ini asbab pegangan kita. Sesuatu makhluk tak boleh bekas, sama sekali tu pegangan. Obat tak boleh bagi manfaat, nasi air tak boleh bagi manfaat. Semua tu af'alullah tu pegangan. Kalau cakap asbab tak ada tauhid, mensyirikkan Allah, memang karut sangat. Dalam Quran banyak ayat sandar kepada asbab. Dalam hadis banyak Nabi sandar kepada asbab. Ni kita tasawuf sandar kepada asbab. Kalau kita pekoh kalau kita pekoh lah, kita perasan tak ngaji kita pekoh? Kita katalah kita ngaji bab taharah dan kita pekoh. Ada tak qada-qada? Ada tak af'alullah disebut dalam tu? Tak ada. Tak ada ni. Tak ada. Contoh bab air. Air berubah dengan sesuatu. Macam-macam lah. Berubah dengan tanah ke, berubah dengan daun ke, berubah dengan buah ke, berubah dengan hak ada dalam tempat lalu air ke, berubah kerana tempat air yang bertakung ke. Berubah dengan apa? Dengan sesuatu belaka. Mana ada sesuatu boleh merubah sifat air? Af'alullah belaka, qada belaka. Ada tak kita pekoh tu qada? Memang tak ada. Asbab belaka. Faham tak ni? Asbab belaka. Sesuatu yang kasat, yang boleh menghilangkan najis yang keluar daripada dua jalan. Istinja tu lah, dengan air ataupun dengan sesuatu yang kasat yang boleh menghilangkan najis tu. Sesuatu yang kasat yang boleh menghilangkan. Umpama batu lah. Kalau masa Nabi batu, kalau masa kita got tisu lah. Benda kasat ni boleh menghilang ke? Boleh bekas ke? Tu asbab. Asbab belaka. Dan kita pekoh tak ada sebut qada tak ada. Kalau kata bersugi, sama juga bersugi dengan sesuatu benda yang kasat yang boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Kayu sugi ke, bau gigi ke, boleh berlaku lah tu. Sebab sesuatu yang kasat yang boleh menghilangkan kotoran yang ada di gigi kita panggil bersugi. Dia panggil bersugi tu. Ada ke kayu sugi ke, bau gigi ke boleh menghilangkan kotoran di gigi? Tak boleh. Qada belaka. Tapi ada tak kita pekok sebut qada? Asbab belaka. Tak ada tauhid kan? Mensyirikkan Allah lah. Atau kata salah tu salah berat sangat. Salah yang nyata sangat-sangat. Tapi orang kita share benda hak karut marut. Benda hak tak pakai. Benda hak salah. Ni memang gelak gambar belaka lah. Memang gelak gambar sangat. Bukan sangat. Kita nak share apa-apa rakaman, kita kena teliti molek. Kalau hak betul, alhamdulillah, orang dapat manfaat, kita dapat pahala. Tapi kalulah hak salah,
mengelirukan orang. Mengelirukan orang. Akhirnya orang pun cakap asbab. Kamu ni tak ada tauhid. Kamu ni mensyirikkan Allah. Ingat baik. Kita dahulu di Terengganu kita ni ada ajaran seumpama tu. Ada ajaran seumpama tu di Terengganu kita dahulu. Jadi kita kena jaga molek lah. Timbul pula ajaran-ajaran yang seumpama ni nak hidup balik ajaran lama. Ajaran lama ni cakap asbab kok kafir. Mu tak ada Tuhan. Di Terengganu kita lah. Lama sejumput tu seumpama ni. Lama dah saya cerita perkara ni. Macam-macam Ustaz, saya dahulu memang kuat mengkafirkan orang. Dosa awak dengan anak Adam pada agama mereka. Lepas tu macam mana? Awak kena minta maaf beradang dengan orang tu. Oh, orang tu mati dah nak macam mana Ustaz? Kena kill lah pula kalau orang tu mati. Sebab apa? Dia mudah mengkafirkan orang yang bercakap asbab. Oh, kalau cakap asbab kau kafir lalu lah. Terutama sekali kalau obat. Telan panadol hilang pening kepala habislah kafir lalu lah. Ni kita dahulu. Ingat baik. Itu ajaran salah. Mengkafirkan orang mukmin, man kafara mukminan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, dia tu jatuh kafir. Waliyazabillah. Sebab apa? Dia ngaji salah guru. Cakap mulut mesti pegang. Sebab apa? Sebab mulut ni mari daripada hati. Mulut cakap obat, mulut cakap nasi, mulut cakap air. Duk pegang sini lah ni. Sebab keluar mulut ni bukan latah. Bukan latah ni. Keluar dengan sukarela. Mesti duk dalam, mesti duk pegang. Kafir kamu. Kafir dia bubuh. Ada ni. Oh, kebetulan jumpa hari ni. Kamu ni tak ada Tuhan. Kebetulan kau mana? Kau tak kodah. Cakap kebetulan pun jadi. Sebab apa? Bukan kebetulan. Yang kamu bertemu di sini Allah yang temukan. Qada qada mana ada kebetulan? Tuhan buat belaka, kebetulan tak ada. Kita cakap kebetulan tu makna kita dak janji. Tak menafikan qada qada. Tanya je. Meninggal sakit apa? Ni sakit apa? Sakit apa? Tuhan matilah. Bukan sakit yang mematikan. Ni tak ada Tuhan, ni syirik ni. Lalu dak. Kalau orang biasa kawan dengan orang ngaji salah pasal ni, dia faham lah. Kalau orang tak biasa jumpa kawan seumpama ni, dia pengong ada kau kita bertadak lah. Dia photostat tak keluar lah. Dia photostat tau. Tengok dakwah habis. Oh, patut photostat tak jadi dakwah habis. Kawan dia kata, ni syirik mu tak ada Tuhan. Mu photostat jadi tak jadi Allah buat, bukan dakwah buat. Kena kawan tu. Senyap kawan tu dah. Dia tak reti. Lepas dia belajar, kalau jumpa kawan tu nak marah. Dah orang kafir, orang syirik kan, tapi dia tak reti. Yang kawan tu belajar, tapi belajar guru yang salah. Pada ni. Hak di syirik dia kafir senyap je. Padahal kejong lalu syirik kafir orang. Dah tu mencakap kerana tak ada dakwah photostat tak jadi. Jadi tak jadi photostat qada bukan dakwah yang buat. Tu pegangan. Pada ni berlalu molek ni. Lain ni timbul pula ajaran-ajaran yang seumpama ni nak menafikan tauhid dan nak menafikan iman seseorang, mudah-mudah nak mensyirikkan hanya sandar kepada asbab. Ini asbab belaka ni. Sesuatu beri manfaat, sesuatu beri mudarat, ini semua asbab belaka. Kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang bagi manfaat, datang daripada Allah yang bagi mudarat. Habislah. Sikit je lagi. Masih lewat dah ni. Babi sikit dah. Kemudian kesudahan manusia mati. Semua mati belaka Kemudian mati dikebumikan, ditanam dalam tanah. Tak ada kata buat bangunan bubuh mayat dia atas darat, tak ada. Kan ada? Orang sombong ni, orang hebat ni mati buat bangunan, buat cermin buat atas darat. Adalah markos. Kenal markos? Markos buat atas darat lah, di dalam tanah. Dan hisab. Maka jika ia manusia daripada isi neraka, maka anjing dan babi lebih baik daripadanya. Daripada anjing dan babi. Daripada anjing dan babi. Jadi kita ni sampai masa dihisap oleh Allah.
Sampai masa hisab, kemudian mizan, kemudian meniti tentang sirat. Kalau masuk neraka lebih hina daripada anjing dan babi, sebab anjing dan babi tidak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anjing ashabul kahfi, kitmir, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana apa membesarkan ia manusia akan dirinya? Nak besar ikut jalan mana? Kalau kita kenal hakikat diri kita, dan padahal ia manusia hamba yang hina dan yang lemah. Ini hakikat diri kita yang hina dan yang lemah, dijadikan daripada air mani yang hina. Sekarang kita duduk menanggung tahi yang hina, nanti kita mati menjadi bangkai yang keji, bangkai yang hina. Dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tangannya, yang membasuh tahinya dengan tangannya tiap-tiap hari. Maka dan betapa patut membesarkan diri bagi mereka yang membasuh tahi dengan tangan tiap-tiap hari. Orang besar ni jangan basuh tahi dengan tangan, upah orang basuh. Amal sabar tau. Orang hak sombong besar diri tanya dia, awak ni basuh tahi basuh apa? Basuh dengan tangan, upah orang, jangan basuh diri kotor tahi. Dan menanggung ia manusia akan tahi selama-lamanya. Tahi duk perut kita ni sampai ke mati. Lepas mati tu orang nak mandi, tekan perut. Sebab apa? Sampai ke mati pun tahi ada dalam perut. Kan orang mandi kan ditekan perut supaya tahi keluar habis. Itu hakikat diri kita. Basuh tahi dengan tangan tiap-tiap hari, dan menanggung ia manusia akan dikatakan selama-lamanya. Wallahu a'lam. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujbun ujub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.